InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada tengah hari ini, pada petang ini. Jadi kita berhadapan dengan suasana baru lepas PRU 15 di negara kita ini. Dan setelah telah habis PRU 15, kita dapati masih lagi tidak boleh membentuk kerajaan. Dan tidak boleh membentuk kerajaan ini bermakna kita PRU ini seolah-olahnya macam balik asal semula ketika sebelum berlakunya PRU. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, perkara-perkara yang berlaku dalam PRU ini telah menunjukkan kepada kita banyak tanda-tanda bagaimana janji Allah itu benar. Janji Allah itu sudah semakin hampir, iaitu kita lihat telah sampai kepada satu peringkat di mana kita berhadapan dengan satu gelombang yang baru. Alhamdulillah, sebenarnya kita telah melihat usaha-usaha yang dibuat oleh mereka yang di belakang tabir. Mereka yang di belakang tabir, mereka yang duduk di belakang, yang tidak ke depan. Alhamdulillah, terutamanya para ulama kita yang ikhlas telah berdoa. Dengan doa-doa mereka, dengan usaha ikhlas sahabat-sahabat kita yang ada, maka kita telah melihat satu keputusan yang insya-Allah terbaik. Satu keputusan yang insya-Allah terbaik. Yang pertama sekali, saya ingin menyatakan bahawa sesungguhnya sebelum PRU lagi, kita telah berbincang tentang negara, kita telah berbincang tentang masalah negara, dan kita telah berbincang mengenai masalah-masalah pengkhianatan yang ada dalam negara. Jadi dalam perbincangan itu, kita telah pun mengenal pasti akan musuh-musuh yang ada di dalam negara ini, sama ada musuh Islam, musuh umat Islam, ataupun musuh kepada apa yang kita gambarkan sebagai negara Malaysia. Jadi kita telah melihat bagaimana musuh-musuh itu telah membuat perancangan yang berbagai-bagai. Dan mereka merancang untuk menguasai media. Mereka merancang untuk menguasai orang-orang muda. Mereka merancang untuk menguasai kita kata kunci-kunci kekuatan kepada orang Islam, orang Melayu kita. Dan mereka telah menguasai hampir keseluruhan jawatan kuasa, penggerak-penggerak kerajaan mereka menguasai. Dan kita melihat bagaimana mereka juga telah menguasai kepimpinan sampai ke peringkat yang paling tinggi di dalam negara kita. Jadi apabila melihatkan perkara itu dari kacamata awam, kacamata kita lah, orang biasa-biasa ni, kita nampak seperti seolah-olahnya tak ada harapan dah, tak ada harapan dah untuk kita nak menang, untuk Islam itu ke depan. Tidak ada harapan, seolah-olahnya tidak ada jalan dah. Kita menjerit macam mana kuat pun, kita kempen macam mana hebat pun, tak boleh nak menang. Tapi alhamdulillah, sebenarnya barakah usaha-usaha mereka yang kerdil yang ada di dalam negara ini, yang mungkin tidak mahu ataupun tidak ke depan secara high profile, kebanyakannya low profile sahaja, iaitu dari kalangan para duat yang ikhlas, para pendakwah yang ikhlas. Mungkin juga kita lihat daripada para tuan-tuan guru yang ikhlas. Begitu juga dengan mereka yang telah dizalimi,
banyak doa-doa mereka mula kelihatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan negara kita dalam keadaan yang seolah-olahnya tak ada benda, tak boleh buat apa dah. Jadi dalam keadaan yang demikian rupa-rupanya perkara yang menyebabkan ramai orang menangis, ramai orang sakit, ramai orang dalam keadaan susah, menyebabkan manusia semakin hampir kepada Allah. Kita tidak kata majoriti, sebab majoriti masih lagi lalai, masih lagi leka, masih lagi dalam keadaan tidak ada kesedaran. Tetapi kita menyebut tentang mereka yang berjuang, mereka yang ikhlas berjuang, yang memang betul-betul ikhlas, bukan kerana nak mengambil kesempatan, bukan kerana dapat pangkat, bukan kerana supaya dapat projek dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, mereka yang ikhlas inilah yang sebenarnya telah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan mereka. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bagaimana keadaan mereka yang ikhlas itu bertambah kuat, bertambah tersusun, sehingga ada di kalangan mereka yang telah mula bergabung dan mula bersatu di dalam platform-platform yang tertentu. Jadi sebenarnya suasana yang ada pada hari ini, kalau kita tengok secara tersurat dan tersirat, yang tersurat kita nampak seperti seolah-olahnya sama aja, ataupun kita melihat seolah-olah seperti keadaan hari ini dikuasai oleh musuh Islam, sama ada dikuasai oleh pihak antarabangsa ataupun pihak dalam negara kita, musuh yang dalam negara atau luar negara. Jadi kita lihat di satu dalam yang tersurat, kita melihat bagaimana umat Islam seperti terketinggalan. Yang tersurat kita melihat bagaimana umat Islam seperti berpecah, habis, tak boleh buat apa dah. Tetapi rupa-rupanya yang tersirat di sebalik kejadian yang berlaku di dalam negara kita dan di luar negara juga, telah menghimpunkan mereka yang ikhlas, telah menggabungkan mereka yang sungguh-sungguh bekerja untuk benar-benar membina kebangkitan dan kekuatan Islam, membina kekuatan dan kebangkitan Islam. Jadi sebenarnya sebelum ni mungkin kita tak berkenalan antara satu sama lain, tapi sekarang kita dah mula berkenalan, dan kita mungkin sebelum ni tidak ada rasa boleh nak bersama dalam platform. Alhamdulillah, kebanyakan kita telah ada platform-platform yang telah dibuat pada masa ini. Jadi alhamdulillah, sebenarnya apa sahaja yang berlaku di hadapan kita sebenarnya adalah merupakan tanda-tanda bahawa kita sedang menuju kepada kebangkitan Islam, sedang menuju kepada kekuatan ummah, dalam keadaan tak sedar, cumanya lambat atau cepat. Cumanya kita terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi kita melihat keadaan ini telah semakin tak. Sebab itulah bila kita melihat sungguh-sungguh apa yang berlaku, maka sebenarnya ketakutan-ketakutan kita terhadap kita sebut Dajjal, tentera Dajjal, perancangan Dajjal, perangkan jahat, New World Order dan sebagainya, kita melihat bagaimana perancangan-perancangan jahat itu sebenarnya tidak ada kekuatan, melainkan dia telah menghasilkan satu gelombang baru. Gelombang baru iaitu gelombang kebangkitan. Bermula daripada kita yang tak sedar, tak perasan tentang musuh, yang kita rasa tak ada apa-apa tentang musuh tadi, bermula dalam keadaan kita rasa kita kekurangan serba-serbi. Dari situlah terbangunnya satu kesedaran, dan akhirnya menyebabkan umat Islam yang ikhlas, yang nak bersungguh-sungguh berjuang itu, mereka boleh membina satu barisan dan satu kekuatan walaupun masih baru. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, PRU15 yang ada, yang baru berlaku pada hari ini dan masih tak habis lagi drama-dramanya itu, sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana Allah SWT sedang merancang kebangkitan umat dalam keadaan yang sedar atau tidak sedar. Orang politik memang dia tak perasan, orang politik tak perasan, tak sedar. Sebab mereka sibuk dengan isu-isu yang ada, sibuk dengan masalah-masalah yang ada di kalangan, di sekitar demokrasi, di sekitar demon crazy. Jadi menyebabkan mereka fokus kat situ. Yang mereka nak ialah siasah macam mana nak menang, siasah macam mana nak memimpin negara dari sudut menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi kita lihat orang-orang yang terlibat dengan sistem ni, dia tak perasan. Dia nampak kalau kita tengok dari sudut kemenangan MP ahli parlimen pada baru-baru ini,
bagaimana pasukan daripada Parti Islam PAS yang telah mendapat 49 kerusi di Parlimen. Satu yang kita katakan bahawa satu yang amat baiklah dari sudut orang Islam, orang PAS tu kan, daripada orang Islam tu. Cannot be fully changed. Jadi dari sudut kemenangan politik, saya nak cuba bacakan kat sini. Ini semua adalah tanda-tanda kebangkitan Islam. Kita tengok bagaimana yang pertama sekali, menggambarkan kepada kita parti yang sebelum ini setakat 18 saja, PAS contohnya, dia telah mendapat 49. Ni dari sudut kita bukan nak sudut kursi, itu dari sudut peningkatan. Kemudian kita lihat juga bagaimana parti-parti yang dulu menguasai sistem negara kita ini seperti UMNO jatuh. Anggarannya 30 lebih, dianggarkan 30 lebih untuk kali ini, tapi 26 saja dia dapat. Begitu juga dengan PKR, anggarannya 40 lebih, 50, 30 lebih, 31. Begitu juga DAP, anggarannya 40, 47, mungkin 50, mungkin lebih lagi daripada tu, ataupun 40-an, cukup sekadar 40 sahaja. Jadi kita lihat bagaimana keadaan kemenangan-kemenangan, kekalahan-kekalahan yang berlaku itu sebenarnya satu indikator. Yang tersurat nampak macam sama, tapi yang tersirat sebenarnya ialah menunjukkan bahawa Allah SWT sedang mempersiapkan umat ini untuk bangkit secara sedar dan tidak sedar. Yang sedar kita nampak orang yang ikhlas, orang yang faham akan hakikat sunnah Nabi, JDT, jihad, dakwah dan tarbiyah itu. Maka mereka yang sedar ni, mereka nampak dan mereka tersusun dan mereka mula menyusun. Dan bukan sahaja di negara kita, tapi di seluruh dunia. Berlaku juga benda yang sama di Eropah, berlaku juga benda yang sama di Amerika, berlaku juga benda yang sama di negara-negara lain, terutamanya kalau kita hanya di Nusantara. Ya, sebab itulah kita lihat sebenarnya apa yang saya nak gambarkan di sini, bahawa apa pun yang berlaku dalam PRU15 baru-baru ini, yang tersurat nampak macam okey, kan? Kata ramai penganalisa politik, menggambarkan bahawa kita sedang menuju kepada politik matang disebut. Politik matang. Saya sebenarnya politik itu tak matang, sebab selagi sistemnya itu bukan sistem yang 100% daripada Islam, dia tak akan capai kematangan. Tak akan capai kematangan. Pasti ada sesuatu yang rosak daripada sistem yang asasnya rosak. Tetapi mungkin kita kata belajar daripada sistem yang rosak tadi, maka ada peningkatan. Dan kita melihat sebenarnya PRU15 ini juga mengajar golongan muda yang sebelum ni mungkin tak kisah. Sebahagiannya mungkin majoritinya tak kisah. Majoriti kita tak apalah, apa pun jadi kan. Tak kisahlah siapa yang perintah, sama je kan. Ataupun kita pilih ajalah orang yang suka kepada keseronokan sebelum ni. Tapi kita melihat apabila berlaku PRU15 ini, secara umumnya orang-orang muda pun mula melihat, mula memandang kan perkara yang sebelum ni tak pernah kisah. Seperti masalah-masalah negara. Kan mula memandang, mula melihat, dan akhirnya mereka pun mengundi. Dan bila mereka mengundi itu, dapati sebahagian besar daripada undian itu menunjukkan bahawa ada di kalangan orang muda, pemuda-pemuda, anak-anak muda kita, anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang mengundi itu, yang mula melihat masalah negara. Mula memilih siapa nak pilih ni, mula fikir secara serius. Dan mungkin tidaklah seserius orang-orang yang lain sebelumnya, tetapi secara serius. Jadi anak muda menunjukkan undian mereka itu menunjukkan mereka belajar. Mereka mula belajar, mereka mula mencari pengalaman yang baru, iaitu berfikir secara serius. Dan mereka mula nampak, oh yang ini rasuah, oh yang ini ada masalah, oh yang ini ada masalah yang ini, yang ini ada masalah yang itu. Jadi akhirnya anak muda kita pun buat pilihan, dan pilihannya pula telah menyebabkan banyak juga tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh yang hebat jatuh. Patutnya dia menang, jatuh kalah. Dan begitu juga kita melihat bagaimana kesatuan mereka yang berjuang di kalangan NGO juga semakin rapat. NGO juga semakin berperanan. NGO juga semakin berani bercakap, menyuarakan sesuatu perkara yang sepatutnya disuarakan.
Gerakan-gerakan Islam juga semakin membuka mata mereka. Bagaimana sebelum ini mereka kata tak apalah, politik ni tak ada apa. Setakat kita tengok, pergi undi sikit-sikit, siapa yang kita rasa okey, yang boleh kurang mudarat. Tapi mula melihat senario yang berlaku pada hari ini, sesuatu yang serius yang perlu dilihat secara, sebab di belakangnya bukan hanya setakat parti politik, tapi di belakangnya ada gerakan-gerakan yang mahu menghancurkan Islam. Jadi gerakan Islam pun dah mula tengok secara serius. Malahan ada di kalangan mereka yang mula masuk politik terus, bertanding. Contohnya bekas presiden ke atau pengurusi ISMA tu, Amiruddin juga merupakan bekas kepada pengurusi pembela, gabungan NGO pembela. Dia telah keluar daripada persatuan dan masuk politik. Dia melihat serius, dia kena duduk kat dalam tu. Tak kira lah niat dia apa, macam mana nak buat, apa sebagainya, tapi dah mula serius. Kita kena duduk dalam tu. Kita kena ada suara yang untuk bercakap. Kita kena suara yang untuk kita nak ni. Dah mula. Begitu juga berlaku pertemuan-pertemuan yang jelas antara Islam dan bukan Islam. Secara jelas. Apabila contohnya parti-parti Islam yang menang di kawasan-kawasan yang mereka menang itu, telah menyambutnya dengan seruan takbir, dengan seruan tangisan anak muda yang menunjukkan bahawa mereka juga serius. Jadi kita lihat sebenarnya yang tersirat daripada apa yang berlaku dalam PRU15 ini sebenarnya adalah merupakan petanda-petanda bahawa kebangkitan Islam semakin dekat. Kenapa? Kerana tak kira siapa daripada orang tua yang mungkin telah terlibat secara langsung lama dalam politik, ataupun orang muda yang terlibat secara langsung baru kali pertama mengundi. Mereka mula melihat dan menyaksikan. Perkara ini menyebabkan mereka lebih serius di dalam menangani sesuatu. Dan inilah perkara yang sebenarnya akan memecahkan penyakit yang besar yang menghantui umat, iaitu penyakit lalai dan tak kisah. Lalai, al-ghaflah, dan tak kisah dengan apa yang berlaku. Jadi apabila mereka mula dididik, ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung atau secara langsung, mula memikirkan tentang masalah negara secara serius. Anak saya pun tanya juga, dia pertama kali mengundi, abah nak kena ngundi ni, nak undi siapa kan? Kita pun kata cuba fikir sikit, mana nak undi siapa? Nak undi A, B, C, siapa dia? Parti ke, orang ke, calon ke? Jadi masing-masing cuba fikir kan. Walaupun kita kata demokrasi ni bukanlah sistem Islam, tetapi sebenarnya segala yang berlaku itu adalah merupakan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan Allah, sebenarnya apakah yang sebenarnya berlaku di dalam PRU15 ini bukanlah kita nampak hari ini yang menjadi tajuk utama di dalam berita ialah adakah Pakatan Harapan akan bergabung dengan Barisan Nasional. Daripada 7.30 pagi, pemberita-pemberita yang menunggu sampai pukul 2 kan, tak selesai. Akhirnya dia kata apa? Kita minta tangguhlah bincang. Benda yang paling simple di dalam perbincangan itu, tetapi masih lagi minta tangguh untuk dapat jawapan. Kenapa nak minta tangguh dapat jawapan? Kenapa tak boleh dapat jawapan terus? Kerana di dalamnya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipertimbangkan melebihi daripada kepentingan Islam, melebihi daripada kepentingan negara yang sebenar yang disebut stabil tak stabil tadi, ataupun melebihi daripada kepentingan visi dia, misi dia kan, ataupun kita kata kepentingan manifesto dia prinsip parti dia sendiri. Macam contohnya Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO. Apa dia prinsip UMNO tu? Apa yang UMNO nak capai? Contohnya, jadi ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar lagi daripada kepentingan parti. Jadi kita lihat mereka ni masih lagi tidak matang dalam berpolitik. Nampak macam matang. Sebab selagi mereka meletakkan kuasa dunia sebagai perkara yang nombor satu di dalam membuat keputusan, kita ni kena menang ni, kita kena memerintah ni, kita kena ada kuasa dalam kerajaan, maka selagi mereka meletakkan dunia sebagai matlamat utama mereka untuk memenangi
memenangi kita kata kehidupan ini, maka segitulah mereka tidak akan matang, malahan silap-silap boleh membawa kepada syirik. Jadi sebab tu nak sebut kat sini kan, benda yang simple tapi tak boleh nak diselesaikan. Kenapa? Kerana walaupun dah jelas dah prinsipnya begini, pegangannya begini, UMNO pegangannya begini, kan, Barisan Nasional pegangannya begini, ini pegangannya, kan, dan kemudian Pakatan Harapan pula pegangannya begini, ini prinsipnya. Tidak boleh, tak boleh nak capai kata putus, tak boleh nak capai hati putus. Kenapa? Kerana di dalamnya ada benda yang lain yang dia nak capai. Rupanya apa yang dalam hati, apa yang dalam pemikiran masih lagi tidak matang. Kenapa? Kerana tidak meletakkan Allah, tidak meletakkan Islam sebagai matlamat paling tinggi. Tak meletakkan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang mana kita hajat kepada redha dia, kita nak berubudiah pada dia, kita nak menegakkan sistem dia. Tidak letak di paling atas, dia letak nak menang, dia letak ada kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi sebab itulah orang politik tidak akan lepas daripada kematangan dalam bersiasah, sehinggalah mereka benar-benar mengambil Islam, mengambil sistem Islam, mengambil Allah dan mentauhidkan Allah, mentauhidkan sistem Islam, baru dia boleh matang. Kalau tidak, tak matang. Dia akan fikir ini siasah matang, tak matang. Saya minta maaf lah saya sebut begini, kerana inilah yang berlaku hari ini. Sebab itu tuan-tuan berhormati Allah, yang tersurat nampak macam lebih kurang sama, tapi yang tersirat sebenarnya satu gelombang baru, gelombang kebangkitan Islam sedang berjalan pada hari ini. Gelombang kebangkitan Islam, gelombang manusia yang namanya anak-anak umur 18 tahun ke atas tadi sudah mula merasakan bahawa kita kena serius ni, kita kena serius. Kenapa kita kena serius? Sebab kita nak kena pilih, nak kena pangkah. Hari ini kita nak kena pangkah. Walaupun yang pangkah tu bukanlah nak pilih Islam, tapi nak pilih pemimpin yang nak memimpin negara. Tetapi kita kena pangkah, nak kena fikir siapa. Banyak sangat orang kempen ni. Hak ni kata rasuah, tolak rasuah. Hak ni kata tolak apa ni, resis, tolak ini, macam-macam tolak lah. Jadi kita tengok yang tersirat anak-anak, orang tua sebelum mula berfikir. Yang paling penting kalau anak-anak ni, orang tua ni memang dah susah nak ubah, kecuali memang mereka yang nak berubah. Jadi ini satu positif, satu yang positif, satu yang hebat. Sebab tu kita melihat diakui sendiri oleh penganalisa politik. Saya dengar penganalisa politik daripada luar negara, daripada Singapura, daripada Europe, daripada Middle East. Mereka berhuraian, mereka melihat situasi Barisan Nasional, situasi Perikatan Nasional, situasi Pakatan Harapan dan lain-lain. Mereka menyatakan dan hampir keseluruhan mereka menggambarkan bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah satu gelombang baru Islamis. Jadi itu yang tersirat. Jadi sebab itulah pada petang ini sama-sama kita nak merasailah bahawa sebenarnya kita kena sentiasa signal tak kuat sangat. Saya dalam perjalanan menuju ke arah selatan. Allah izin, saya berhenti sekejap di salah satu RNR dan kita bersiaran. Jadi signal tak berapa nak kuat sangat, tapi alhamdulillah ada 3 bar. Ada 3 bar. Saya akan letak ke atas dia punya. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, nombor 1, kita kena rasa seronok sebab apa pun yang Allah bagi, apa pun yang Allah siapkan pada kita, apa pun keputusan sebenarnya adalah merupakan satu yang membina kekuatan kepada Islam. Ini nombor 1. Jadi sebab tu jangan kita risau. Jangan kita risau dengan apa yang ada berlaku, apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi nombor 1 tuan-tuan, insya-Allah saya akan cuba ulas panjang sikit lah malam ni kot, kalau ada kesempatan. Saya masih travelling lagi. Saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kemudian saya nak nasihat kepada pemimpin kita yang sekarang tengah
tengah apa namanya, tengah keadaan haru biru. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini dhaif, tetapi ada pengajaran, ada pengajaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim la yanju fih illa rajulun 'arafa ad-dinillah bilisanihi wa qalbihi wa yadihi fadzalika ad-din fadzalika alladhi sabaqat lahu sawabiq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis ini diriwayatkan Abu Nuaim dalam kitab Tarikh Asbahan, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman, begitu juga oleh Imam Ad-Dalaimi dalam Al-Firdaus, dan juga daripada jalur beberapa perawi. Sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Adalah sebab-sebabnya kerana sanad sebagainya. Tapi walaupun sanadnya dhaif, hadis ini telah diguna oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kata beliau bahawa hadis ini gharib dan sanadnya terputus. Tetapi dia boleh digunakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab untuk menggunakan sebagai mensyarahkan hadis sahih dalam hadis 40 Imam An-Nawawi berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hadis ini sebenarnya walaupun dia sanadnya dhaif, kerana ada perawi yang dhaif, tetapi Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah telah menggunakannya untuk mensyarahkan hadis-hadis sahih Imam An-Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi itu dalam berkaitan dengan amal ma'ruf nahi munkar. Apa hadis ni sebut? Jadi kita boleh guna insya-Allah sebagai panduan kita lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umat aku pada akhir zaman, sayusibu ummati fi akhir zaman, umat aku pada akhir zaman ini bala'un syadidun minas sultanihim, mereka akan ditimpakan dengan satu bala yang sangat dahsyat, syadidun, yang sangat dahsyat, daripada min sultanihim, daripada pemerintah mereka. La yanju fi, tidak ada seorang pun akan terlepas daripadanya. Jadi Nabi gambarkan akan sampai satu masa di akhir zaman di mana pada masa itu pemerintah itu akan menimpakan satu kesusahan, satu balak yang sangat dahsyat kepada mereka. Dan kemudian la yanju fi, tidak akan ada siapa-siapa boleh terlepas daripadanya, illa rajulun arafad din, kecuali orang-orang yang, ataupun laki-laki ataupun orang-orang yang arif, yang memahami tentang agamanya. An arafa dinallah bilisanihi wa qalbihi wa yadihi, maka dia akan berusaha untuk menentang balak itu, perkara yang tak elok itu. Dia akan menentang dengan kefahaman agamanya tadi, dia akan menentang, dia akan lawan, dia akan melakukan sesuatu yang amar ma'ruf nahi munkar tadi, berusaha dengan lisannya, bilisanihi, dengan lisannya dia akan cakap, dia akan tulis dengan lisannya, wa qalbihi, dengan hatinya, wa yadihi, dan juga dengan tangannya, dengan kemampuannya. Jadi kita lihat hari ini bagaimana keadaan yang berlaku pada masa itu. Nabi gambarkan memang di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin yang akan membawa balak, membawa bencana yang dahsyat. Tetapi orang Islam, dia bukan diam aja, dia bukan tengok aja. Dia bukan kata tak apalah, biarlah, tak payah buat apa-apa kan. Tapi Nabi kata apa? Kan, semua yang diam, semua dia akan terkena tadi kan. Illa rajul, kecualilah mereka yang arafa dinallah, yang arif, yang faham, yang mendalami tentang din Allah, agama Allah tadi, dan dengan itu mereka menentangnya dengan lisannya, dengan hatinya, dengan tangannya. Dan itulah yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu. Fadzalikal ladzi sabaqat lahu sawabiq, dan itulah perkara-perkara yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Jadi
dalam hadis ini, walaupun hadis ini dhaif, tapi masih lagi hadis walaupun dhaif sebab apa? Dhaif sebab ada sanad yang lemah dan juga ada sanad-sanad yang terputus dan sebagainya Jadi walaupun hadis ini dhaif, tapi Ibnu Al-Hafiz Ibnu Rajab menggunakannya sebagai memperkuat huraiannya untuk hadis-hadis yang sahih. Maknanya dia adalah merupakan satu yang tidak berlanggar berlawanan dengan hadis dan Quran. Maka digunakan ulama kita menggunakan. Apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Kita melihat pemimpin-pemimpin yang ada ini nampak hebat, cakapnya hebat kan. Kita kata Qurannya boleh keluar, boleh bercakap dengan Quran, boleh bercakap dengan hadis-hadis. Tetapi sebenarnya mereka ini masih lagi terlibat dengan fitnah yang besar. Fitnah yang besar iaitu mereka masih lagi, hati mereka itu tidak benar-benar ada kesedaran dan keyakinan yang kuat untuk membina dan membangkitkan Islam. Ini perkara yang asasi. Sebab tu sebenarnya saya nak bagi nasihat lah. Bagi nasihat kepada orang Barisan Nasional ni. Kan, saya nak bagi nasihat kepada Zahid tu kot. Zahid Hamidi ni. Kan, YB Zahid Hamidi Bagan Datuk. Supaya kan kita mungkin dia sekarang sedang dalam persimpangan, sama ada nak bersama dengan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, yang merupakan juga abang long dia kan. Abang long dia kan. Dulu Anwar Ibrahim banyak mungkin memimpin dia, membimbing, dan dia pun agaknya fan lah dengan Anwar Ibrahim ataupun nak bersama dengan Perikatan Nasional yang di dalamnya juga ada sahabat-sahabat dia juga, ramai sahabat-sahabat dia. Tapi mungkin ada sesuatu yang dia nak capai yang lain, kita tak nak pergi dalam sangat. Tapi nak sebut kat sini, saya menasihatkan kepada pemimpin-pemimpin UMNO, Barisan Nasional yang sekarang Allah izin menang dengan kerusi yang sedikit berbanding yang lepas. Janganlah angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi menang. Menang tu Allah bagi. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Kita ni dah diberi menang ni, kita masih nak ikut arus ke? Ataupun kita nak ikut prinsip? Apa prinsipnya? Kalau saya lah jadi dia, kan, saya ada satu yang kita suka dalam hati, tapi saya suka dalam hati yang saya nak buat. Tetapi pada masa yang sama, saya telah bercakap dengan pengikut-pengikut saya ataupun orang yang kita sama-sama nak menuju kepada kebaikan ni. Kan contohnya disebut secara jelas, saya dengar ucapannya dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, no Anwar, no DAP. Itu yang dia cakap. Yang dia cakap no UMNO, no Anwar, no DAP. Disebut itu kan. Dan semua memahami, wah bagus, kita ni tak sama dengan DAP, kita nak lawan DAP. Contohlah yang disebut oleh Zahid Hamidi. Dan kemudian disebut juga dalam banyak-banyak occasion. Dan dia telah meyakinkan orang, dia menafikan. Ada orang pula buka kata ada perbincangan di belakang kan, di belakang tabir antara Zahid dengan Anwar Ibrahim. Saya nak sebut kat sini secara jelas kepada Zahid Hamidi, dari hati ke hati ni nak sebutlah. Kalau siapa boleh sampaikanlah. Sesungguhnya apa yang kita cakap di luar dengan masyarakat tadi, dengan manusia-manusia tadi, yang menyebabkan manusia itu bersama dengan kita, itu janji kita. Itu janji kita. Dan janji kita itu adalah merupakan suatu yang perlu kita laksanakan. Perlu kita laksanakan. Pedulikan benda yang di belakang. Yang kita pernah terhutang budi dengan Anwar Ibrahim ke, pernah terhutang budi dengan siapa-siapa ke. Sebab yang di belakang ni, kaedahnya di belakang tu semua tu benda yang batil. Jadi apabila kita tidak mengotakan janji kita tadi, no Anwar, no DAP contoh tadi tu kan, maka pada ketika itu kita telah berkhianat. Bila kita berkhianat, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan murka. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah SWT membela orang-orang yang beriman. Ini penting. Allah membela orang yang beriman. Jadi kalau kita nak dapat pembelaan Allah, kita kena yakin dengan Allah. Maka sesungguhnya Allah tidak suka. Allah benci, la yuhibbu. Dan Allah tak sukalah, benci kulla khawanin kafur, iaitu mereka yang berkhianat dan mereka yang tidak bersyukur. Khianat dan bersyukur. Jadi maknanya kita dah cakap saya ni nak memimpin orang Melayu. Orang Melayu ni orang Islam. Saya nak menjadikan orang Melayu ni, orang Islam ni ke depan, membina kekuatan umat dan sebagainya. Saya ni suka penyatuan umat, mufakat nasional pula. Ya, mufakat nasional lah kan. Dan sebagainya. Tiba-tiba bila kita nak bina satu kekuatan kestabilan negara, kita pilih pula orang yang di belakangnya ada Zionis. Siapa Zionis tu? DAP tu ada Zionis. Saya cakap sekarang lah, sebab apa, dah habis pilihan raya. Saya cakap cara langsung lah kan. Dah habis, tak ada ngundi dah. Memang ada, kita tahu dan dia pun tahu. Maka Allah menggambarkan, kalau kita nak dapatkan pembelaan daripada Allah dan nak mendapatkan satu title yang besar, iaitu beriman pada Allah, maka jangan berkhianat. Jangan menjadi pengkhianat. Saya sebut secara langsung kepada Zahid Amiri. Semua orang tahu ni. Dia semua orang tahu. Saya tak boleh nak cakap dengan dia. Saya ada nombor dia. Tapi kalau saya hantar pun tak ni kan. Saya pernah jumpa dia. Dia panggil saya dia panggil saya akhi, saudaraku. Ana anta, dia sebut masa tu lah. Saya ingat lagi. Dia mungkin tak ingat kot. Ramai dia jumpa. Jadi nak sebut kat sini, janganlah kita menjadi mereka yang tidak dapat pembelaan Allah. Walaupun kita ni mungkin kena ada kes, ada orang nak buat apa-apa kat kita, orang khianat kat kita, orang buat kita sampai masuk penjara sebagaimana Najib. Katakanlah sungguh benar. Tidak ada orang boleh membela kita, tetapi Allah membela kita. Itu lebih baik. Allah membela kita, itu lebih baik. Kalaulah benda itu benar. Kalau benda itu benar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati amanah Allah. Jangan kamu mengkhianati amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu mengkhianati amanah yang telah ada pada kamu, sedangkan kamu tahu mana salahnya. Di sinilah kita gambarkan sini bagaimana kita nak sama-sama melihat sebenarnya bila kita sebut pemimpin. Ini kepada kita pula. Kalau kita kata nak mencari pemimpin, maka nombor satu, kesalahan besar bagi pemimpin itu ialah khianat. Mengkhianat. Jadi hari ini orang dah bagi dah dia punya amanah-amanah tadi kan. Maka kita kena beramanah. Kerana amanah itu salah satu sifat orang-orang yang Allah SWT akan memberikan kekuatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan sebut kat sini pada petang ni, saya tak boleh lama-lama sangat sebab saya dah kena gerak dah. Perjalanan masih jauh. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung. Jadi yang tersurat daripada apa yang berlaku kita nampak dah. Macam-macam analisa. Macam-macam analisa. Yang tersirat daripada apa yang berlaku sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita sebenarnya ada satu gelombang baru. Dan ada satu kan kita kata tsunami baru. Tapi dia belum lagi jadi satu yang kuat lah. Tapi dia akan jadi kuat selepas ni. Iaitu tsunami apa? Tsunami di mana kita lihat orang-orang Islam sudah mula berfikir. Anak-anak muda telah mula berfikir. Dan anak-anak muda sudah mula melihat negara. Walaupun tidak serius lah mungkin macam kita agaknya.
tapi dah mula melihat. Dan akibat daripada melihat dan berfikir itu, kita melihat anak-anak muda sekarang sudah mula mendekati kebaikan. Apa kebaikan? Keluar sedikit daripada kelalaian. Keluar sedikit daripada kelalaian. Dulu tak payah fikir dah, main game je. Sekarang ni, saya nak undi. Dia tunjukkan dia punya tangan yang dah kena apa ni. Saya nak undi kan. Jadi semua pakai undi belaka. Dan undinya kita lihat kebangkitan, kebaikan kan. Parti Islam 49 kerusi. Perikatan Nasional yang dia punya tema dia prihatin, bersih, stabil. 3 ni prihatin, bersih, stabil. Jadi 3 ni kekuatan satu yang kuat, prihatin, bersih, stabil. Jadi 3 ni menjadi satu kekuatan sehingga kan orang ramai memilih Perikatan Nasional. Tak sangka dapat sampai 73 kerusi. Begitu juga kita lihat PH yang berbangga-bangga dengan kekuatannya, dengan sokongan anak mudanya, berbangga dengan kehebatan pimpinan muda dia sebagainya. Dia kata kita akan menang. Saya ingat lagi Rafizi sebut apa. Yang pertama, kita akan menang simple majority sekurang-kurangnya 112. PH akan menang. Yang kedua, kalau PH tak menang 100, paling kurang 90 lebih. Dekat 194 paling kurang. Kan? Jadi yang ini semua. Yang ketiga, PH akan menang juga bila yang lain tak stabil. Jadi semua kata PH menang lah. Macam itu. Semua saya tengok-tengok daripada 90 lebih ke atas, tinggal 73 je. 73 ni. Jadi maknanya anak muda, orang lama dah mula melihat kan. Kemudian pemimpin-pemimpin yang khianat, yang sombong, yang bongkak seperti Khairi Jamaluddin. Walaupun dia ada apa nama kita kata, apa namanya, kewangan yang banyak, sumber kewangan yang banyak, macam-macam dia buat tuan-tuan, kalau saya nak sebut sini kan. Tetapi akhirnya Allah izin kalah. Dengan sombong je dia mengatakan kita akan sekian-sekian, kalah. Nampak? Kalah. Kemudian pemimpin-pemimpin seperti Syed Saddiq, pemimpin muda yang menang, masih lagi mempertahankan kerusinya. Tetapi dia mempertahankan kerusinya dalam keadaan undi pecah. Undi pecah. Cubalah. PH 82. Yalah, PH 82. PN 73. Jadi katakanlah kan Syed Saddiq tadi lawan dengan seorang lagi. Siapa seorang lagi tu? Katakanlah orang yang paling lemah dekat Johor siapa ni? Antara yang paling lemah kat Johor ni calon PAS. Antaralah dululah, sekarang ni dah ada kebangkitan. Kan? Kalau lawan satu dengan satu, insya-Allah Syed Saddiq kalah. Sebab dia cuma dapat 38% lebih kurang. Jadi nak sebut dekat sini bagaimana orang yang mengundi dia sudah mula terbuka matanya. Kemudian netizen pun sudah mula, walaupun cyber trooper banyak, cyber trooper memang banyak kan, nak bagi ni banyak kan. Kalah saja KJ, tiba-tiba ada orang sokong KJ, kesian KJ sebagainya. Itu semua cyber trooper je. Saya yakin itu semua cyber trooper. Tak ada orang taksub sangat dengan KJ sampai peringkat menangis. Tak ada. I don't think so. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, itu dia sudut orang biasa, orang yang duduk tengok seorang-seorang. Kemudian NGO pun meningkat. NGO tak pernah cerita, tak pernah berani lawan kerajaan, tuduh kerajaan, nak bawa mahkamah, kerajaan ke mahkamah. Tak pernah NGO bercakap nak menjatuhkan kerajaan yang khianat. Tak pernah NGO bergabung, ramai-ramai NGO mula bergabung. Pertubuhan Melayu Silat mula bergabung, tuan-tuan guru pun mula berkumpul, sampai keluar muzakarah fatwa dalam wakil-wakil ulama di Kedah, kata kena mengundi, haram mengundi mereka yang melakukan maksiat, sokong LGBT sebagainya. Keluar fatwa-fatwa macam itu kan, dikeluarkan, menunjukkan ulama-ulama pun sensitif. Ulama pun sensitif, NGO pun sensitif, semua itu positif. Satu arus yang baik untuk membina satu kekuatan baru pada kebangkitan Islam. Ni semua yang Allah SWT latih, didik kan.
Jadi rupanya kejatuhan sistem manusia ini telah semakin hampir, kerana Allah telah membuka pekung, membuka keburukan kan sistem yang ada ini kan, sehingga menyebabkan ramai yang nampak dan memilih kebaikan. Jadi jangan pula kita kata kita kempen kuat kita menang. Orang PAS jangan kata saya kempen kuat saya menang, saya kempen kuat saya menang. Jangan, itu bongkak dan sombong. Bongkak dan sombong. Jangan pula orang PN kata saya pandai kempen, saya pandai ni sebab saya bagus, mereka pilih saya. Bukan. Semua Allah yang bagi, Allah yang susun. Allah yang bagi, Allah yang susun. Oh, kita ni siasah politik makan, kita pandai, ulama-ulama kita pandai. Jangan bongkak. Jangan sombong. Bukan kita, Allah. Jadi sebab tu kan, yang tersuratnya satu gelombang baru, iaitu gelombang kebangkitan. Dan gelombang kebangkitan ini bukan hanya berlaku di negara kita di Malaysia, tapi berlaku di tempat lain juga. Di bumi Thailand berlaku. Kan? Berlaku juga kebangkitan ni di Nusantara ni, terutama di negara kita ni, yang kita nampak depan-depan kita ni. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, sungguh pun kita di dalam proses kebangkitan tadi, tapi sebenarnya banyak benda lagi yang ada pada hari ini yang penuh dengan kelemahan, menyebabkan Allah masih lagi tangguhkan kemenangan. Allah masih lagi tak bagi kita menang. Kenapa? Kerana ada banyak kelemahan. Saya bagi satu contoh lah. Sibuk kita dengan pilihan raya PRU 12 ni, sampai kita terlupa apa yang berlaku kat Masjid Al-Aqsa. Terlupa isunya Masjid Al-Aqsa. Terlupa. Sibuk kita dengan pilihan raya ni, sampai kadang-kadang kita terlupa dengan benda-benda yang sepatutnya kita buat. Rutin kita, zikir kita, Quran kita masih tidak meningkat. Quran kita masih tak meningkat. Solat kita masih tak meningkat. Khusyuk kita masih tak meningkat. Zikir kita masih tak meningkat. Selawat kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tak meningkat. Maksiat-maksiat, dosa-dosa kita masih kita sayang, tak boleh nak tinggalkan. Ini semualah petanda-petanda yang Allah Subhanahu taala masih tahan kejayaan, kemenangan yang total kepada kita. Jadi Allah SWT bagi kita tunjuklah tanda-tanda kebangkitan tadi. Tetapi sebenarnya kita sendiri ni patutnya lebih hebat daripada yang sekarang ni. Tapi kita sama je. Kita tengok tanda ni. Sebenarnya sebab itulah sebut kemenangan Islam itu janji Allah. Kemenangan Islam tu janji Allah. Kemenangan Islam tu janji Rasulullah SAW. Tapi siapa yang menang? Wallahualam. Tak tahu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita melihat sedikit sebanyaklah apa yang berlaku pada hari ini sebagai satu pengajaran, dan kita kena seronok dengan qada dan qadar Allah. Sentiasa kita redha dengan qada dan qadar Allah. Sama ada benda tu perit ke, tak best ke, atau benda tu best, benda tu sedap yang kita suka, sentiasa kita berada dalam keadaan syukur dan sabar. Tetapi kita kena pastikan bahawa kita kena melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah amar ma'ruf nahi munkar? Yang pertama sekali kita nak kena menyeru kebaikan, meningkatkan kebaikan dalam diri kita dan mencegah kemungkaran, maksiat, dosa dalam diri kita. Itu nombor satu. Kemudian nombor dua baru yang lain-lain. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu ialah mereka yang melawan diri dia untuk taat pada Allah. Jadi yang pertama sekali tengok diri kita. InsyaAllah malam ni saya akan sambung. Kalau Allah izinlah, saya rasa perjalanan mudah-mudahan ada. Saya akan sambung sikit tentang apa perkara yang berlaku, yang tersirat, yang tersurat, yang sebenarnya berlaku sekarang, selain daripada yang saya sebut tadi sebagai mukadimah, bahawa kita dalam kebangkitan. InsyaAllah malam ni kita akan cerita sikit tentang apa yang berlaku, apa yang sepatutnya berlaku. Dan insyaAllah di akhir zaman ini kita kena faham realiti, dan supaya mudah-mudahan bila kita faham realiti dan wakil, kita akan dapat memahami tentang apa yang digambarkan sebagai apa kita panggil ni, sebagai suatu kekuatan, kebangkitan kekuatan. InsyaAllah kita akan cuba bincang malam ni lah, insyaAllah dah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sedikit yang saya cuba kongsikan. Tak maaf tak ada prepare apa sangat. Saya cuma cakap apa yang terlintas sekarang ini. Saya sedang dalam perjalanan, dalam perjalanan masih lagi, dan mudah-mudahan
Allah berikan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah malam ni kalau tak ada aral, dalam 9.30 insyaAllah kita akan bersiaran lagi sekali yang menyambung apa yang kita bincangkan pada hari ini insyaAllah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala muhabbatik wa istaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fatik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha bin nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, saya nak banyak kereta tapi alhamdulillah bergerak alhamdulillah bergerak insya-Allah. Orang balik daripada mengundi agaknya. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.